Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ni dapat kita sama-sama mendengar sedikit tazkirah ataupun salin ingat memperingati anda semua, di mana saya ingin membuat satu sedikit video di dalam channel saya sendiri ini, dan terima kasih kepada semua yang menonton video ni dan sering menyemak video-video yang saya buat. Di samping saya buat video-video vlog dan juga video-video kuliah seperti ni lah. Ni saya buat video vlog ni, saya buat video kuliah ataupun tazkirah lah, peringatan agama, peringatan untuk memperingati diri saya juga dan kepada anda semua yang mana yang menonton video ni, dan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, diri saya juga dan kepada anda semua. Okey, alhamdulillah. Dan saya ni dah penutup Syawal lah. Yang hari ni rasanya Syawal yang terakhir saya buat video ni. Jadi seandainya ada salah dan silap di channel saya sendiri, saya mohon maaf. Dan ada video-video yang saya buat hari tu keluar daripada hari raya, macam raya keberapa, tapi saya baru siarkan. Ada yang waktu Ramadan tapi saya siarkan hari raya. Sebabnya di Tarim ni kadang-kadang dia punya internet dia kurang kuat, jadi terpaksalah saya lambat, download tu lambat. Okey, tak apalah, seterusnya. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan kurnia-Nya. Kita ni Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni nikmat iman dan nikmat Islam. Kita kena bersyukur dan kita kena ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang panggil apa, dalam kita kena sabar dalam untuk kita menghadapi ujian dalam hidup ni, dan sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketaatan ni sangat susah untuk kita nak buat ketaatan seperti mana solat dan yang difardukan ke atas kita, seperti mana solat fardu, lepas tu puasa, kan benda-benda tu kan sangat orang mengipa susah untuk kita buat. Tapi bagi orang yang biasa buat benda tu, macam bangun malam apa semua tu, mudah bagi mereka kan. Tapi kalau seandainya orang tu baru nak mula, dia tu tak pernah solat, dia baru nak mula solat, bagi dia ada sangat sukar payah. Tapi kita kena mujahadah, kena usaha untuk nak buat benda tu, sebab wajib ke atas kita. Selepas satu benda lagi, kita kena tambah ilmu. Di mana pun kita berada, kita kena tambah ilmu. Ataupun pekerjaan apa pun yang kita buat, kita kena tambah ilmu. Okey. Ilmu ni bukan hanya untuk kita tengok di YouTube, bukan sekadar tu je, dan bukan untuk sekadar untuk kita tengok Google. Kita dah tak berguru dalam halaqah ataupun berdepan dengan guru, tu dah memadai. Sebenarnya kita kena cari lagi ilmu yang kita dapat berhadapan dengan guru, bukan di dalam kaca layar macam ni, dan di dalam TV ataupun di kita tengok Syekh Google lah, untuk kita search, kita dapat. Yang tu pun boleh dapat ilmu juga, bukan salah. Tapi kita kena cari guru yang khusus untuk kita mengadap dengan dia, kita duduk dengan dia. Okey, nak bagi tahu anda semua,
nak dapat ilmu ni bukan dengan kerehatan badan, bukan dengan orang panggil apa, badan yang rehat untuk kita nak dapat ilmu. Kita kena keluar mencari ilmu. Kena usaha. Dan sangat sedih lah kalau seandainya kita dah umur sampai 50 ataupun umur 60, kita tak penuh langsung pergi hadiri kelas majlis ilmu untuk kita nak memperbaiki hidup kita, ataupun kita tu alhamdulillah lah ada satu jamaah di mana jamaah tabligh untuk datang ajak kita ke masjid, datang ajak kita keluar 3 hari, kadang 40 hari apa semua tu, untuk orang panggil apa, dia nak sampaikan. Tapi bukan di situ orang panggil apa, kita di situ kita dapat ilmu apa semua, tapi setelah kita pulang daripada tu kita kena tambah lagi ilmu. Kita pergi menadah kitab dengan seorang ustaz, kita buat rutin harian macam dengan dia. Macam kita kan sibuk dalam kerjaya kita kan, kita sibuk dalam sebulan ke dalam seminggu ke kita pergi menadah kitab. Masa zaman saya duduk pondok dulu kan, ada seorang abang tu, dia kerja hebat. Lepas tu dia dengan anak dia datang menadah kitab pada hari seminggu sekali je, tapi dia dah sibuk dengan kehidupan pekerjaan dia kan, tapi dia datang menadah kitab juga dengan guru yang macam tu lah. Kita kena ambil waktu lah, sebab peluang waktu tu kita jangan tunggu waktu lapang, kena lapangkan waktu kita untuk kita pergi cari ilmu, timba ilmu. Okey, nanti kita sangat menyesal kalau kita orang panggil apa, satu hari rupa-rupanya kita tak tambah pun ilmu kita. Dan macam yang saya pernah cakap sebelum ni kan, kalau kita tengok dalam YouTube ni banyak ilmu yang dipotong. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang ni kita tengok dunia sekarang ni semakin canggih kan, dengan teknologi orang panggil apa, dulu zaman semasa saya berusia berapa dalam 15 tahun lah, handphone ni waktu tu handphone yang besar. Sekarang ni dah 20 tahun yang berlalu kan, 20 tahun, 25 tahun. Jadi waktu tu zaman tu tak ada YouTube lagi, tak ada ni YouTube lagi. Waktu tu setelah masa saya mencecah usia, sekarang ni saya dah 36, saya 37 tahun dah. Saya mencecah usia 19 tahun baru ada Friendster. Saya ukur dengan umur saya kan. Okey, baru ada Friendster waktu tu. Alhamdulillah. Tapi berlalunya peredaran zaman, sekarang ni dia naik zaman TikTok pula dah. Dia tak tahu akan datang nanti ni YouTube ni, tak tahu macam mana. Lepas tu dia mesti ada perubahan lain lagi yang akan datang. Dan untuk pengetahuan semua, zaman moden kita sebenarnya zaman dulu, zaman Firaun, zaman piramid Mesir apa semua tu, zaman tanah lagi canggih lagi daripada zaman kita. Kita jangan ingat zaman kita je yang canggih. Zaman Firaun, Nabi Musa dulu ni lagi canggih lagi. Sebabnya bangunan zaman dulu tu hanya Tuhan tinggalkan kubur mereka saja. Yang piramid tu kubur saja. Tu setengah ulama kata ataupun setengah ustaz kata, kita tak digalakkan untuk masuk dalam makam piramid tu. Sebab tu piramid yang orang panggil apa, laknatullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ada setengah orang pergi buat pameran, pergi duk tengok apa semua tu kan. Tapi dalam tu Allah Taala simpankan orang panggil apa, kubur dia saja. Tapi satu bayangkan kubur, kalau seandainya anda tengok kubur kita dekat kampung tu, kecil kan kubur kita. Tu hanya kubur. Orang apa? Tu hanya kubur kan. Kalau kubur dia kecil kan, orang panggil apa, batu nisan pun gambar kecil kan. Tak pun habis kuat, Cina buat kubur kat atas bukit tu, dia buat habis kuat banyak mana, dia paling hebat kali dia. Banyak mana dia boleh buat.
dia boleh buat mungkin dalam kecil kan. Anda pun semua pun pernah tengok kubur Cina kan. Orang panggil, kalau orang Kedah panggil jerat Cina. Okey. Apa dia panggil jerat Cina. Tapi kalau kubur orang Kristian pun habis kuat dia akan buat kecil, dia buat macam rumah kan. Kalau kita tengok dalam filem-filem dia buat macam rumah kecil lah. Rumah okey. Situ lepas tu dia buat kandar bawah tu, kiranya dia macam ada buat rumah kecil je lah kan. Tapi bayangkan piramid tu yang punya besar tu hanya kubur dia. Dan kita punya rumah kubur kat kubur di dunia yang akhir zaman ni, kubur kecil macam tu kan. Dan bayangkan KLCC punya tinggi tu, kubur kecil lah. Ni kubur dia, orang ni besar kita aja, lebih kurang aja. Tapi orang dia macam tinggi sikit lah pada kita, tapi taklah setinggi sangat. Orang panggil apa, dia punya ada bangunan lagi hebat lagi selain daripada piramid tu pada zaman dulu. Saya pernah dengar daripada kuliah Ustaz Wadi Anwar, dia punya dia bangunan dia orang ni, orang panggil apa, berkilometer. Kalau kita berapa aja di atas tu kan, piramid bangunan paling tinggi, pejakan langit paling tinggi dekat Burj Khalifah dekat Dubai ke apa semua tu kan, tu paling tinggi sekali kan. Tapi yang kalau zaman dulu punya, kita jangan ingat zaman kita aja hebat. Zaman dulu orang panggil berkilometer, main kilometer ni. Saya nak cerita macam mana kalau sebab kita masing-masing duduk di tempat yang berbeza. Jadi 1 kilometer ni cerita dia macam 100 kilometer. Kira apa kalau lebih pada macam 500 kilometer apa semua, tinggi sangat. Dia punya mungkin mencecah dalam, orang panggil apa, bila nak naik sampai atas tu mungkin dalam 15 minit nak sampai atas, 15 ataupun 20 minit nak sampai atas. Punya tinggi punya bangunan dia orang ni. Dan kita tak boleh terbayang macam mana dia orang buat piramid tu. Tu nak kata kecanggihan teknologi pada zaman tu. Dan kita duk anggap kata kita sekarang ni dengan ada iPhone, dengan ada kamera apa semua ni kan, dengan ada teknologi TV, satelit di atas apa semua tu kan. Sebenarnya zaman dulu dah Allah Subhanahu Wa Taala dah hancurkan dah semua tu. Dan tibalah zaman akhir zaman sekarang ni. Zaman akhir zaman ni bila-bila masa Allah Taala dah akan hancurkan, dan nanti akan turunnya Imam Mahdi dan akan turunnya Nabi Isa. Ini memang kita sekarang ni berada di akhir zaman. Dan kita jangan bangga dengan teknologi yang kita capai sekarang ni, kerana orang dulu dah Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran dah apa kehebatan orang dulu yang lalui. Nabi Sulaiman kan. Okey. Kita jangan, orang panggil apa, terbelenggu ataupun berasa hebat dah dengan teknologi yang kita capai pada masa kini ni. Sebab zaman dulu teknologi lagi hebat lagi daripada zaman dulu ni. Teknologi lebih hebat lagi daripada sekarang ni. Kita jangan ingat kata kita punya teknologi ni hebat pada zaman dulu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala memilih zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman yang kita tengok dalam hadis apa semua tu kan, yang zaman sederhana, bukan yang hebat lah, macam ada pencakar langit tinggi-tinggi apa semua tu kan, macam ada pencakar langit tinggi-tinggi waktu tu kan. Sebab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah zaman yang paling hebat sekali lah. Ada hikmah, ada Allah Subhanahu Wa Taala buat gitu. Sebab apa? Allah Taala bagi tahu kata zaman itulah paling hebat kali. Jadi yang saya pernah belajar kan, nanti satu akhir bila kita duduk di itulah. Jadi apa pembezaan kita dengan mereka semua pada zaman yang dahulu sekarang ni, apa yang perlu kita buat, iaitu kita kena banyakkan
beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita kena persiapkan diri lah untuk ke alam sana, untuk ke alam akhirat ni, persiapkan diri kita. Dan satu lagi, kita jangan menyibukkan diri kita ni dengan benda-benda yang tak bermanfaat lah, bermanfaat. Dan kita nak buat satu benda, orang panggil apa, nak buat satu benda macam kita terlampau buat satu benda tu, macam benda tu kurang, bukan kita punya orang panggil apa. Contohnya kalau kita hobi kita apa, suka main bola kan. Kalau kita buat berlebihan sangat sampai kita tinggal solat, kita tinggal apa semua, bukan kita daripada sudut macam Ronaldo apa semua ni, sebab tu kerjaya mereka kan. Dan dia orang pun bukan orang Islam kan, yang perlu solat, perlu apa semua. Tapi macam kita ni, kalau kita buat benda tu berlebihan sampai pagi pun main bola, tengah hari main bola, malam pun main bola, macam waktu kita tu habis dengan main bola ya. Kalau kita gunakan waktu kita tu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anda boleh memanggil apa, kiaskanlah dengan saya bercerita ni dengan benda-benda lain lagi ya. Kita hiasilah hidup kita ni dengan benda yang bermanfaat lah. Dan saya pernah dengar daripada seorang ulama, iaitu Ustaz Rifa'i. Dia pernah bagi tahu, dia cakap apa, dunia ni tak perlu dah kita cari. Tapi kalau orang lain yang dengar video ni, yang dengar cakap ni, dia pun terkejut, dia pun pelik, dia kata kenapa dunia ni tak perlu dicari. Sebab kalau kita duduk kat atas dunia ni, kita tahulah apa yang kita perlu buat kat dunia ni kan. Kita tahu nak buat macam ni, nak cari makan, mesti kita wajib kena cari makan kat keluarga kita apa semua. Tapi yang perlu kita cari ni adalah akhirat kita. Hak tu kita kena cari akhirat, ladang akhirat. Sebabnya kalau anda tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diterima fardu solat, betapa pentingnya fardu solat 5 waktu ni, sampai bila dia naik ke atas, bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, naik ke atas arasy, dia naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil fardu solat ni. Bila baginda ambil solat, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada baginda ni berapa? Kalau anda semua tahu, 50 solat, 50 fardu waktu. Seandainya Nabi Musa tak, orang panggil apa, tak bila sampai ke bawah, sampai Rasulullah turun ke tingkatan langit ni, sampai satu nabi ni kan, banyak nabi yang duduk di tingkatan langit ni, sampai ke Nabi Musa cakap, kata ya Rasulullah, kau pergi ambil balik, minta Allah kurangkan lagi apa fardu solat ni kat Allah. Sebab umat kau kecil-kecil, umatku yang besar pun tak mampu untuk nak buat. Tapi kau ni umat kau kecil, tak kuat. Jadi Rasulullah ulang naik sampai kat Nabi Musa. Nabi Musa kata minta lagi, minta sampai kurang, sampai jadi 5. Asalnya 50. Seandainya Nabi Musa tak tahan waktu tu, turun ke bawah. Rasulullah, kalau anda boleh fikir, Nabi Musa tak tahan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Nabi Musa, Rasulullah tu pun 5 pun tak cukup gitu. Pergi minta ke Allah lagi, suruh kurangkan. Nabi Musa suruh kurang lagi. Sampai Rasulullah cakap dekat Nabi Musa, kata, aku dah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah malu kepada Allah. Jadi kalau kita fardu solat kepada kita ni 5 aja. Subuh, asar, zuhur, maghrib, isya'an. Okey. Tu pun orang umat dia ni, di akhir zaman ni tak mampu nak buat 5 ni. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir kata Nabi Musa tak tahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan diturunkan 50 waktu. Anda boleh fikir tak? Kita ada 60 minit dalam sejam tu ada 60 minit kan. Dalam sejam ada sejam, orang panggil apa, kita satu hari ada 24 jam. Bayangkan kalau kena orang panggil apa, fardu solat ni ada 50 waktu, 50 rakaat, silap, 50 rakaat, 50 rakaat, 50 ni 5 saja, 5 rakaat je. Kalau ada 50 jadi macam mana? Kira tiap-tiap waktu kita tu kita kerja solat lah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah utuskan kita kat dunia ni beribadah pada, nak kena orang panggil apa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita duduk kat dunia ni lalai. Tu orang panggil apa, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan nabi-nabi, dan pada akhir zaman ni nabi-nabi tak ada dah. Siapa waris nabi? Al ulama warisatul anbiya. Ulama ni waris para anbiya. Ulama ni lah pengganti para nabi. Dia waris para anbiya. Jadi ulama ni, ulama yang mana yang kita kena ikut? Adalah ulama akhirat. Ulama akhirat yang kita perlu ikut. Okey. Dan mai satu akhir zaman ni, ulama dah jadi macam kucak kacir dah dalam dunia akhir zaman ni. Ulama dia, kita tak reti nak beza dah mana satu ulama, mana satu ulama lah semua kan. Dan kita tak tahu nak beza dah yang mana satu dia ni ustaz ke, dia ni ustaz selebriti ke, ni ustaz apa kan, ni kita tak tahu ikut mana dah. Mana satu kita nak ikut? Mana satu kita nak ikut? Adakah ulama ni ikhlas dalam pengajian dakwah dia kan? Mana satu betul ke ustaz ni orang panggil apa, laluan dia betul? Kita sebagai orang awam, orang yang tak tahu apa-apa, dan kita pun tak ikut pun pengajian mana-mana, ikut media sosial je, ikut YouTube, ikut apa ni. Tu pun kalau ustaz tu reti dengan YouTube atau apa semua. Ada setengah ulama tu dia tak pandai nak buka YouTube ke, nak buka apa semua, jadi dia ngajak kat kampung tu orang lawak betul. Kita pun tak tahu kan. Tak, maksudnya orang panggil apa, kena okey yang tu yang betul kan, tapi dia tak mainlah kat belah YouTube belah semua ni. Kira alhamdulillah ada ulama-ulama yang pun masuk dalam YouTube ni, hampa boleh tengok anda semua boleh tengok sendiri. Okey. Kena ulama yang memang dia buta tu pasal 80 ni kan. Dia tak wujud dalam dunia ni, anak orang yang ambil dia. Kena pula orang ambil tu dia tak boleh nilai dia ni ulama ke apa pun mau ambil masuk ke YouTube, masuk fahaman macam-macam kan. Jadi okey, hak tu saya nak cerita di situ kan, di sini kan. Saya nak kembali balik kepada yang kita tengah tadi kan, nah bicarakan tadi. Anda bayangkan seandainya kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Rasulullah ni tak jumpa Nabi Musa, jadi kita difardukan solat ni dalam banyak 50 fardu. Bayangkan kalau kita solat 50 fardu. Okey. Jadi nak bagi tahu di sini, kata Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kita kat dunia ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadangnya manusia semua kadang-kadang kalau tak orang panggil apa, tak diperingati, dia akan lupa. Jadi tu datangnya para ulama ataupun ustaz. Sebab apa lahirnya ustaz ataupun pendakwah, dai, semua ni mainnya dia ulama tu yang sebarkan ilmu kepada ustaz dan pada pendakwah ni. Sebabnya okey,
kalau dia seorang pendakwah ulama yang hebat, masya-Allah lah kan. Kadang kalanya setengah orang dia suka kalau ustaz tu dia suka berlawak ataupun dia macam gurau, dia pandai ambil hati para ni kan, skill dia pun ilmu tak apa dah, ilmu tak banyak tapi dia pandai skill. Tak apalah, kita pun menghargai dia sebab dia turun dalam dunia dakwah untuk dia sampaikan kepada masyarakat, untuk dia sampai lah. Memang betul lah, tak apa teruskan kan. Sebabnya orang tu yang orang akan tengok dan orang akan ikut lah. Tak apalah, sebab dah ilmu dia ambil daripada ulama tu sekurang-kurangnya tempiah kepada orang panggil apa, masyarakat ni dan umat kan. Dan ulama ni jangan, kadang kalanya dia bersikap warak apa semua ni ulama ni kan. Jadi dia jarang sampai dia jadi popular. Contoh dia, saya berada di masa di pondok dulu kan. Saya tuan guru banyak di pondok-pondok ni, saya jarang temui dia orang ni di YouTube yang sampai dia orang popular sangat. Popular sangat-sangat tak ada. Tapi dia orang ni sangat banyak ilmu. Sangat banyak, dan dia orang ni tak macam tak mau membanggakan diri dia, tak tahu, tapi tak ada di kaca TV. Kalau terutama kali Allah Ta'ala tak makrufkan dia orang dan tak masuk sangat di TV, tak masuk sangat. Jadi orang panggil apa, ulama-ulama macam ni, kan dia orang yang bila ustaz-ustaz lain ni dia datang ambil ilmu dengan ulama ni dan tempias ilmu ulama ni bagi kat dia orang sampaikan. Kadang-kadang dia orang sampai masuk TV. Kadang-kadang ulama ni tak popular sangat ulama ni, tapi anak murid dia popular. Anak murid dia sampai meledak macam meledak. Saya tak tahu nak bagi tahu macam mana. Okey. Orang panggil apa? Ustaz Azhar Idrus dulu pernah dia cerita dia nak orang panggil apa, nak ubah skill dakwah para ulama. Macam dia tengok guru dia kan, guru dia hebat tau. Guru dia, saya tak tahu yang mana satu dia punya guru kan waktu tu kan. Guru dia hebat. Lepas tu dia heran, dia kata kenapa guru ni ada pelajar 5 orang lah. Lepas tu dia bila dia ngajak 5 orang lah. Tapi orang tak mau main. Kenapa guru ni, tapi dia hebat kan. Jadi dia buat beza sikit, dia buat macam entertainment sikit, dia buat macam tu. Bila kita tengok Ustaz Zahir terus penyampaian dia berbeza kan, dia macam versatile lah. Lepas tu dia ada YouTube sendiri juga. Lepas tu dia kadang-kadang ada akhir tahun punya jemputan tu dia panggil Zizan mai bercakap di depan semua, ada main gitar dulu kan, ada kisah dulu kan. Lepas tu dia sangat meletup lah kat Malaysia ni, dia dengan Ustaz Somad sampai tiru cara penyampaian Ustaz Azhar Idrus ni. Jadi kita tengok kan, orang panggil apa, tapi mana guru dia tadi tu yang ada anak murid 5 orang? Sebab apa Allah Ta'ala tak makrufkan, tak terkenalkan guru dia tadi? Sebab tu peranan ulama ni yang melahirkan Ustaz Azhar Idrus. Bukan kita kata, bukan nak cakap Ustaz Azhar Idrus ni bukan ulama, dia ulama lah dengan Ustaz Somad, ustaz lain-lain yang hebat-hebat kan. Tapi nak kata ulama-ulama ni dia banyak ilmu, tapi dia penyebar ilmu. Yang ada 5 orang pelajar ni dia sebab dia buka pondok, dia buka sebagainya tempat-tempat lain. Jadi penerus yang memperingati kita semua ni, itulah kerja ulama ataupun kerja ustaz atau kerja pendakwah, da'i yang menyebar semua ni. Jadi kalau dia orang lupuskan dia orang punya ustaz-ustaz ni, kadang ustaz pun tak tahu lah macam mana kan. Jadi lepas tu orang pun tak apa mau dengar dah ustaz apa semua ni, tapi kena dengar betul ustaz yang betul-betul orang panggil apa, bawa yang betul lah. Okey. Orang panggil apa? Okey, tadi kita nak tuan. Lepas tu Rasulullah kan pewaris dia ulama-ulama kan, dia mewarisi para ulama kan. Jadi nabi-nabi lain kan zaman dulu kan banyak nabi-nabi kan, dia wariskan nabi-nabi ada banyak kan. Tapi zaman akhir ni dah tak ada nabi, tapi ulama yang cover nabi, jadi nabi, cover lah. Bukan lagi jadi black pula kan, viral pula kan video ni kan. Tujuan Allah Ta'ala
hadirkan kita kat dunia ni ataupun lahirkan kita ke dunia ni, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan buat kebaikan lah di dunia ni. Memang kita nak buat kebaikan ataupun kita nak buat taat, memang perlukan perjuangan, memang susah. Dan nak tinggalkan maksiat memang susah, dan nak tinggalkan tabiat buruk kita sangat susah. Dan satu lagi nak tinggalkan tabiat yang kita suka melengah-lengah makan waktu, satu benda. Lepas tu satu lagi kita suka orang panggil apa, kita tak mau kira bila ada kelaparan tu terus buat. Kadang-kadang kalau kita tak buat, kita pakai tak buat lah, kita terus tak buat. Jadi sampai waktunya kalau kita kena nak buat, kita terus buat tu. Dan orang panggil apa, kita kena, contoh dia kan, kita set jadual lah dalam diri kita kan. Kadang-kadangnya kita tak mampu untuk nak solat ratus-ratus rakaat, kita tak mampu untuk kita nak baca Quran satu hari 30 juzuk. Tapi zaman Rasulullah SAW atau zaman para tabi'in, sahabat semua dulu, dia orang boleh sampai satu hari tu khatam 2-3 khatam Quran boleh. Tapi ramai kita ni, kita dah tak mampu dah sampai setahap tu. Jadi kalau kita kena orang apa, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak doa, dan kita kena, kalau nak lebih kuat lagi, masa saya pernah jumpa Pak Sumit kan. Pak Sumit masa zaman saya belajar di pondok di Kedah, dia beliau Pak Sumit, dia pernah cerita, saya tanya beliau, macam mana Pak Su masa Pak Su rutin harian Pak Su kan. Dia cakap, beliau Pak Sumit cakap, dia akan bangun pada awal pagi, macam 3 pagi ke 2 pagi, tak ingat tapi seawal pagi lah, untuk dia merasakan diri dia tu berada di Mahkamah Rabbul Jalil. Duduk depan tu ada hakim tu untuk dipertanggungjawabkan atas dosa apa yang dia buat hari kemarin ni ataupun hari ni kan. Dia nak tengok, dia akan sampai tahap tu. Okey, dia cakap, kemarin aku dah buat apa dah, aku salah apa dah, ataupun ni aku bakal nak buat pula hari ni, apa lagi. Dia sampai tahap tu, dia pertimbangkan diri dia tu. Dia bangun pagi, dia niatkan, dia bukan niat, dia anggap dia duduk depan tu, dia tengah orang panggil apa, ada hakim yang tengah menghakimi dia untuk hari-hari yang berlalu dia tu, yang dia buat dosa apa semua tu kan. Jadi orang panggil apa, bila ke akhirat nanti benda tu akan dipertanggungjawabkan. Jadi benda-benda macam ni siapa nak bagi tahu kita, selainkan kalau bukan ulama ataupun ustaz-ustaz. Kalau kawan kita, dia tak akan tegur kita sangat, sebab dia pun duduk lepak sama kita, boleh lah dia tegur-tegur kita, hang pun sama aku tengok hang. Tapi kalau ustaz kat masjid, kat surau, kita tak apa kenal dia sangat kan. Tapi apa ulama-ulama ni lah yang memperingati kita untuk kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita ada Tuhan. Dan jangan kita terpedaya, dia nak cakap terpedaya dengan orang panggil apa, satu macam orang cakap kata amalan ni, amalan ni. Jadi macam pening kita punya, sebelum-belum ni kita dah buat dah amalan ni kan, tiba-tiba tak boleh pula amalan macam ni kan. Macam tu, dia macam merosakkan kita punya amalan yang sebelum ni kan. Dia kata ni tak boleh bacaan ni apa ni pun tak boleh kan. Oh, kita dah buat dah sebelum-belum ni kan. Okey, tak apa. Jadi kita orang panggil apa, kita sama-sama Allah Subhanahu Wa Taala, okey, kita sama-sama memperbaiki diri kita. Takkan taklif, tak ada siapa
yang akan mengubah hidup kita, ataupun tak ada siapa yang akan tarik kita untuk kita solat, atau kita jom solat, jom kita solat dengan khusyuk, jom kita solat dengan keadaan yang orang panggil apa, tak tergesa-gesa, jom kita solat dalam keadaan tenang apa semua. Tak ada orang melainkan diri kita yang kena buat macam tu, kena buat. Lepas tu kita, di orang panggil apa satu lagi, pergaulan kita, percakapan kita, adakah kita mengurus hati sahabat-sahabat kita apa semua. Itu kena kita tengok dalam kehidupan kita ni. Kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau dia cakap, kata macam mana engkau jalan hari-hari apa, macam mana kamu berjalan di dunia apa ni kan, menjaga orang panggil apa, ibadah, jaga semua, jaga takut daripada neraka apa semua kan. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Omar, mereka semua ni walaupun iman sampai setara apa langit tu dah sampai out dah tu, sampai level tara ni dah kan, contoh kan, tara kira sampai 100% kan. Iman dia orang, kalau dia orang nampak syurga neraka pun sampai 100 ni dia tak boleh lebih lah. Dia maksudnya dia orang dah tinggi dah iman dia orang, memang power dah. Bayangkan iblis, syaitan pun tak berani lalu jalan Sayyidina Umar lalu. Macam mana kehidupan Sayyidina Umar, kehidupan ibadah dia, kehidupan keikhlasan dia, sampai setahap mana, sampai bayangkan macam mana kan, keikhlasan dia, macam mana kehidupan dia kan. Kita tak tahu macam mana kan, rahsia ketuhanan dia kan, kita tak tahu kehebatan dia. Allahu Akbar. Jadi sama-sama lah kan, kita satu lagi, kita kena banyak doa kepada Allah SWT. InsyaAllah apa yang kita doa dan apa yang kita hajat, Allah Ta'ala akan kabulkan, akan capai, akan kabulkan, akan terima, dan akan tunaikan hajat kita. Gitu. Okey. Dan hari-hari yang kita berlalu ni, kita kena orang panggil apa, satu lagi kita kena tambah ilmu ni, kita kena tambah tiap-tiap hari yang kita lalui, kita mesti kena tambah ilmu. Kalau satu hari kita tak dapat ilmu, kita rugi. Satu hari tu apa saja kita dapat, kita kena dapat ke ilmu. Tu kadang-kadang kalanya kalau kita tengah potong bawang, menjahit ke apa saja, kita kena dengar kuliah, dengar ceramah. Tak kira lah ceramah Ustaz Azhar Idrus ke, ceramah Ustaz Wadi Anwar ke, tak kira apa. Sekarang ni ustaz-ustaz semua ni, dia orang semua ada YouTube sendiri lah. Jadi kita kena ambil, kita kena dengar. Kalau boleh tu kan, tulis A kan, Ustaz A, tengok apa dia A, Ajim. Ustaz B, tulis dalam buku Ustaz apa. Lepas tu kita tulis kat dinding, Ustaz apa dah yang aku dengar. Dan tengok Ustaz apa yang kena dengan hatiku. Kalau macam kita nak kerah, kita nak Ustaz Abdullah Khairi, kita nak Ustaz Abdullah Khairi yang kerah kena kat hati kita. Memang dia bam, dia bacuh kan. InsyaAllah dia lama-lama kelamaan, di hati kita ni jadi macam orang panggil apa, cair juga Sebabnya Imam Ibn Hajar,
Sebabnya yang dapat gelaran Ibn Hajar ni sebab masa zaman pengajian beliau belajar tu, dia tak pergi belajar di kelas dan dia lari ke gua, dia tak mau belajar. Tapi bila dia tengok ada satu air tu menitik di batu tu jadi melekuk. Jadi waktu tu dia tengok ni, waktu pun walaupun air selembut ni kena ke batu yang keras, dia tetap melekuk kan. Dia dapat kesan juga. Jadi walaupun mengaji, belajar satu hari nanti, dia akan tetap faham juga, sebab dia akan berbekas juga ke hati kalau kita dapat ilmu tu. Jadi kita doa ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena, ya Allah Tuhanku, kau berikanlah kepadaku dapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kau ridai. InsyaAllah kalau seandainya kita dengar ilmu tu bukan kena dengan kita dan bukan Allah Ta'ala reda, dia akan ubah pada yang ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala reda tu. Okey, itu yang saya nak bagi tahu kat sini kan. Kalau kita macam kita duduk masa-masa lapang, kita macam kita ni driver taksi ke, ataupun kita daripada Kuala Lumpur nak ke mana, dari Kedah nak Kuala Lumpur kan ada waktu kan, lama dalam 5 jam semua. Kita waktu tu pasang lah download siap-siap. Zaman sekarang zaman canggih kan, download siap-siap ceramah ustaz, kuliah ustaz. Tapi jangan tumpu pada satu ustaz je. Macam ambil ceramah ustaz lain lagi, Ustaz Siddiq Nur, ustaz mana-mana kan. Tengok, kita dengar daripada dia orang ni kan. Lepas tu orang panggil apa, bila dengar daripada dan kita jangan sentiasa sangat dengar macam muzik. Kalau dengar lagu raya, dengar apa-apa semua kan, dengan lagu raya apa semua, jangan sentiasa sangat dengar sikit, tapi lebihkan dengan ceramah, dengan tambah ilmu ni. Yang tu, yang macam lagu-lagu apa semua ni, dia hanya menghilangkan stres seketika aja. Dia bukan makanan rohani kita. Itu makanan yang di luaran kita aja. Dia masuk dalam pun tak ada, macam dia lagi jadi kerah lagi hati kita kan. Jadi kalau kita kena santapan rohani ni, dia kena kat hati kita. Sebab tu yang saya cerita pada awal tadi tu. Sebab Allah Ta'ala lahirkan kita kat dunia ni untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dah berbuih mulut ulama-ulama cakap untuk mengapa lahir ke dunia ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau anda tak berminat untuk ustaz ataupun ustaz anda kata penunggang agama kan, jadi siapa lagi anda nak dengar? Dan sekarang ni ramai orang panggil apa, juru cakap, dan ramai orang berpetah bercakap dalam YouTube. Kenapa? Kita tengok, kita bagi kepada seorang ulama ni, dia tak cakap. Dan saya sebagai YouTuber juga kan, bukan nak kata hebat lah YouTuber, saya pernah bagi ke orang yang tak pandai cakap kan. Dia cakap, kita ni alhamdulillah, dia cakap pandai. Tapi saya pernah bagi kat, baru ni saya ada buat video juga untuk cover satu majlis pernikahan kawan daripada Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia kan, di Darul Sofa. Seorang Thailand tu, nama dia Syukri, Ustaz Syukri lah. Dia duduk di dalam Darul Sofa tu 15 tahun. Dan dia, saya kenal dia dengan dia memang alim. Dia alim, dan dia bila ada orang panggil apa, majlis Thailand untuk mewakili negara Thailand di Yaman kan, di Tarim ni. Dan waktu tu semua perhimpunan pelajar Thailand datang, dan dia berucap untuk bercakap bahasa Arab.
dan dia belajar di dalam musafa tu dah 15 tahun dan memang naik tingkatan kitab paling tinggi lah, masya-Allah kan. Dan dia mengajar pula dengan orang di bawah dan dia mengajar dan diberi orang panggil apa di Darul Mustafa tu, diberi keizinan untuk mengajar orang di pelajar-pelajar yang rendah-rendah pelajar ni. Dah habis kira dia jadi guru lah. Tapi bila saya suruh dia buat ucapan di video, dia tak cakap sangat, dia tak cakap. Dia macam malu di dalam YouTube, di dalam sosial media. Tapi dalam medan untuk dia nak kuliah di depan tu dia cakap. Tak semua kira ulama ni dia kadang-kadang dia tak cakap. Dia tak cakap sangat. Jadi macam mana kita nak ni? Dia tak cakap, dia malu. Dia tak cakap. Dia tak cakap sangat tuan. Dia kira dia tak cakap. Jadi kalau orang lain ni dia cakap, dia orang yang petah cakap ni, dia cakap orang yang tak ada ilmu kadang-kadang dia cakap sampai tapi kalau orang tanya lain kepada Ustaz Syukri apa semua, dia jawab lah. Tapi saya tengok dia sendiri, dia tak suka dengan nak cakap tak tentu halau apa semua kan. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, dia cakap ya. Cakap macam saya sendiri je lah kan. Cumanya saya nak beritahu apa di sini. Sekarang ni kalau anda tengok banyak orang yang bukan dalam bidang ilmu, dia pergi mengaji apa semua kan, belajar ilmu agama, dia pun pandai petah bercakap kan. Dia pun petah untuk bercakap dan dia hurai pula yang ustaz-ustaz. Dan sekarang ni kan ada media YouTube ni ramai jadi ustaz ataupun jadi ni penceramah untuk orang panggil apa, menyampaikan kepada orang. Tak apalah, alhamdulillah lah kalau dia sampai benda yang betul kan. Contoh alhamdulillah taufikan lah kalau dia sampai benda betul. Tapi nak cerita dia, semua orang pandai cakap, tapi adakah dia bercakap dia dengan ilmu? Tu kita tengok balik lah. Okey. Dan alhamdulillah. Apa ya? Okey, jadi apa? Ramai yang tanpa kita sedari di masyarakat kita, ramai yang tinggalkan solat, tinggalkan puasa yang kita tak perasan, tinggalkan menutup aurat apa semua. Kadang-kadangnya keluarga dia sekarang ni orang dah faham dah kata menutup aurat ni benda wajib, tapi dia tetap tak tutup aurat juga. Dan kalau kadang-kadangnya dia tertipu dengan syaitan yang beritahu tak payahlah macam-macam kan. Jadi siapa yang akan memperingati semua ni? Ulama yang datang untuk da'i atau da'iyah yang datang untuk memperingati anda semua. Jadi bagi orang perempuan, dengar daripada ustazah-ustazah yang penyampaian. Jadi kita berubah sikit demi sikit kan, kita berubah insya-Allah jadi lebih baik. Tak orang panggil apa, tak rugi kalau kita berubah jadi baik, tak rugi kalau kita berubah jadi baik, insya-Allah. Okey, saya rasa video saya ni okey, insya-Allah sekadar. Okey, insya-Allah nanti insya-Allah sekadar tu je video yang saya buat, dan insya-Allah di kesempatan yang lain lagi kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.